Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesihatan, diberi keselamatan kepada kita semua untuk kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menurunkan rahmat ke atas kita semua. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang pendek, yang ringkas, yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai keadaan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل الخير خير لك. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu melakukan kebaikan adalah lebih baik untuk kamu. Yakni kamu menyibukkan diri, kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara kebaikan. Perkara-perkara kebaikan ni dalam agama perkara-perkara taat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita ikut, larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggal. Sibukkan diri kita dengan perkara ini adalah lebih baik daripada kita tidak buat apa-apa. Walaupun kita tak buat maksiat, kita tak langgar perintah-perintah, tidak langgar larangan-larangan Allah, tak tinggal perintah-perintah Allah. Nabi kata, walaupun kamu tak buat apa-apa, melakukan kebaikan itu lebih baik lagi. Sebab apa? Di dalam perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, walaupun ada sebahagiannya tak wajib. Bukan semua perkara-perkara taat tu wajib, ada yang wajib, ada yang tak wajib, ada yang sunat je. Tetapi di dalam perintah-perintah itu pasti adanya janji Allah Subhanahu wa taala. Ada janji kebaikan, ada janji pahala paling kurang. Dan setengah-setengahnya dalam perkara-perkara ketaatan itu Allah Subhanahu wa taala letak janji-janji yang tak ada dalam perintah-perintah lain. Sebagai contoh, dalam solat berjemaah, walaupun hukum merapatkan saf, memenuhkan saf tu hukum disunat dalam solat berjemaah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang menyambung saf, dia penuhkan saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya. Man wasala saffa wasalahu Allah.
Siapa yang sambung, yang hubungkan saf yang terputus, Allah Ta'ala akan sambung. Yang ini Allah Ta'ala sambungkan dia dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun benda itu sunat je, tapi dalam tu ada janji daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat lebih baik daripada tak buat. Walaupun kalau saf tu terputus, tidaklah membatalkan solat kita. Solat tak batal, solat sah lagi. Tapi menghubungkan, menyambung saf itu daripada terputus, itu lebih baik lagi. Itu yang disukai oleh syarak. Apatah lagi kalau kita tak buat kebaikan menyebabkan kita akan sibuk dengan benda yang sebaliknya. Kalau kita tak sibukkan diri kita dengan perkara-perkara taat, menyebabkan kita ni akan sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang dilarang. Paling kurang ni hak biasa lah. Paling kurang kita akan sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang melalaikan. Itu paling kurang. Walaupun tak sibukkan diri kita dengan perkara-perkara larangan, yakni perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan, paling kurang kalau kita tak sibukkan diri kita dengan perkara-perkara taat, kita akan sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang melalaikan kita. Khususnya zaman sekarang ni lah, dengan semua canggih macam-macam ada. Kalau kita tak jaga diri kita, memang hilang gitu je. Masa habis. Setiap orang ada masa sama je, 24 jam. 24 jam sama je. Tapi ada orang 24 jam tu pahala je. Pahala, jalan sokmo. Ada orang 24 jam sebaliknya. Alik kiri sibuk, alik kanan relax. Ada orang 24 jam alik kanan tulis, malaikat sebelah kanan pencatat amalan kebaikan, duk catat kebaikan, pahala. Ada orang malaikat pencatat amalan keburukan dia yang sibuk. Khususnya zaman sekarang ni lah, zaman yang macam-macam asbab ataupun sebab untuk kita ni lalai itu banyak sangat. Maka Nabi SAW kata, kamu buat kebaikan, buat perkara taat, itu lebih baik untuk kita. Jalan untuk kita selamat sekarang ni jalan selamat. Lainlah kalau kita ni dah sampai tahap memang iman tu sempurna dah. Iman sempurna dah. Tapi kalau orang sampai tahap iman sempurna, dia tak duduk saja. Dia akan sibuk. Macam sahabat-sahabat Nabi. Sibuk setiap masa. Sibuk dengan perkara-perkara kebaikan. Tak ada masa nak cari benda lain. Kalau ada je terlintas dalam fikiran mereka keinginan nak buat benda lain, Allah Ta'ala pun turunkan ayat pada Nabi SAW. Sahabat pun faham, yang ni Allah Ta'ala nak mereka ni sibuk dengan perkara ketaatan. Jadi kita zaman sekarang ni lebih-lebih lagi. Zaman sekarang ni, kalau kita tak sibukkan diri kita dengan perkara-perkara kebaikan, tak sibukkan diri kita dengan perkara-perkara taat, dengan amalan-amalan, dengan baca Quran, dengan zikir, memang alamat dia lalai ya. Lalai. Walaupun asalnya tak boleh lalai, terlalai juga. Pegang telefon tu kan, mula-mula nak dengar ceramah, nak dengar macam-macam lah, baik-baik belaka, dengan baca Quran. Waktu litah pula orang lain, lekat situ, tak sedar habis masa. Allahu Akbar.
Maka untuk kita kena muhasabah diri masing-masing. Tak boleh nak tengok ke orang, tengok diri sendiri. Setara mana kita ni habiskan masa kita 24 jam ni kita guna untuk apa? Daripada seawal kita bangun di waktu pagi sampailah kita nak tidur semula. Sampai malam kan nak tidur tu, cuba muhasabah, tengok apa yang kita buat sehari ni. Banyak mana perkara ketaatan yang kita buat dan banyak mana benda sia-sia yang kita buat. Bila ada muhasabah begini, maka kita akan ada rasa untuk tambah kebaikan kita, untuk jaga diri kita daripada perkara-perkara yang melalaikan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu meletakkan manusia di kedudukan mereka, pada kedudukan mereka. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi galakan kepada kita untuk kita letak setiap orang, layan setiap orang ikut tahap dia. Ikut tahap dia. Sesuai dengan kedudukannya, dari segi agamanya, dari segi dunianya. Kita di atas dunia ni, manusia ni ada bermacam peringkat. Ada orang yang ahli ilmu, ada orang biasa, ada orang dia ketua, ada orang dia jadi orang bawahan, ada pemimpin, ada rakyat. Jadi setiap tingkatan peringkat manusia ni, kita perlu layan mereka ikut tingkatannya. Lebih-lebih lagi apabila berkumpul semua golongan, semua peringkat ni berada di dalam satu masa. Maka pada waktu itu layanan-layanan yang diberi haruslah mengikut kedudukan masing-masing, tanpa kita merendahkan sesiapa. Tanpa kita merendahkan sesiapa. Dan kerana itu dalam majlis Nabi SAW sendiri pun, Nabi SAW utamakan orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang ada kelebihan untuk duduk dekat dengan baginda. Itu tanda Nabi SAW letak, setiap orang letak pada kedudukannya. Orang yang ada jawatan, orang yang ada kedudukan tinggi, ketika dia bersama dengan orang lain, maka seharusnya kita layan dia dengan sesuai dengan kedudukan dia. Jangan kita buat dia macam kuli pula. Depan pekerja-pekerja dia, kita buat dia macam ke kuli. Bagi dia ada dia punya kedudukan dia, supaya tidak jatuh kedudukan dia pada orang yang di bawah dia. Walaupun Nabi SAW, antara akhlak Nabi, kalau Nabi makan, Nabi akan panggil ahli-ahli khidmat, khadam-khadam, hamba-hamba untuk makan sekali dengan Nabi. Makan sekali dengan Nabi. Walaupun hamba ni kedudukan dia rendah, tapi Nabi SAW ra'i mereka dalam makan tu. Panggil dia makan sekali. Tapi itu bukanlah bermakna Nabi SAW, jika ada orang lain yang lebih kedudukannya, sama ada dari segi agama dia ataupun dunia dia, maka Nabi SAW akan samakan dia? Tak. Layan dia lain. Ada perbezaan dia. Maka setiap orang dia kena akur, dengan sesuai dengan keadaannya, kedudukannya. Kalau kita pergi di majlis-majlis, biasanya orang letak ni tempat ni untuk orang sekian, tempat ni untuk orang sekian. Itu biasa sesuai dengan kedudukannya.
Biasa ni kawasan ni, di kawasan ni. Dan itu memang cara yang baginda sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Tapi tidaklah memberi makna sehingga kita jadi berat sebelah langsung. Orang yang bawah ni tak ada benda tu. Tak juga. Sebab tu maksud dia kita meraih, meletakkan setiap orang pada kedudukan dia tanpa merendahkan dia, sehingga dia pun rasa dia dilayan juga. Macam sahabat-sahabat duduk depan Nabi, walaupun bagaimana keadaan mereka sekalipun, bila mereka duduk depan Nabi, mereka rasa mereka lah orang yang paling dilayan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka rasa mereka lah orang yang Nabi paling suka. Waktu lah tahap yang kita nak buat. Anzilun nasa manazilahum. Kita kena jaga kedudukan. Kalau tidak tahu nak buat macam mana tak? Kadang-kadang orang yang ada kedudukan ni dia low profile. Orang buat nampak macam orang biasa je kan. Tapi bila kita tahu, menjadi satu tanggungjawab kita adalah untuk kita menghormati, memuliakan dia sesuai dengan kedudukannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki, yakni zauja. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu melihat di mana kedudukan kamu dengannya, yakni dengan suami. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan hadis ini kepada wanita, kepada perempuan, satu orang sahabiah yang datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda kepada dia, unzuri aina anti minhu, tengoklah, perhatilah di mana kedudukan kamu, minhu dengannya, yakni dengan suami kamu. Yakni suami tu suka ke marah ke, kamu ni sentiasa ikut apa yang suami suruh, melainkan dalam perkara-perkara maksiat. Bila suami panggil jawab, ataupun kamu ini orang yang jauh daripada suami, yang engkar, tak dengar kata. Nabi kata suruh tengok, fa innama huwa jannatuki wa naruki, kerana sesungguhnya dia adalah syurgamu dan nerakamu. Ini keadaan seorang wanita yang berstatus isteri kepada seorang. Suami dia itu adalah segalanya. Suami dia adalah segalanya. Dan kedudukan suami ini lebih lagi daripada kedudukan ibu dan ayah dia pun. Ibu dan ayah dari segi kedudukan, dari segi muamalah, yang tu ada toleransi, tolak ansur. Tapi dari segi kedudukan, untuk isteri ni suami yang paling utama. Tapi untuk suami, mak ayah dia, mak ayah kepada suami itu, dia kena utamakan ibu dan ayahnya lebih daripada segala-galanya. Jadi untuk isteri, Nabi kata cara nak masuk syurga senang. Suami dia suka, redha dengan dia, syurga lah. Nak masuk neraka pun senang juga. Kalau orang lelaki susah, banyak benda ikat. Nak jaga ini, nak jaga ini, isteri nak jaga hak isteri, hak anak, mak ayah, macam-macam. Isteri senang, jaga suami. Tetapi dalam perkara-perkara yang tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara-perkara maksiat yang tu tak ada, tak boleh taat, tak boleh ikut. Suruh pun kalau kita engkar tak berdosa. Suami suruh buat perkara yang haram, benda yang haram,
maka isteri tak boleh ikut. Tapi selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka tanggungjawab seorang isteri adalah berusaha untuk sempurnakan keinginan suami dia. Sempurna tu Nabi kata syurga kamu. Tapi kalau suami itu tidak reda kepada isterinya dalam perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, maka itu adalah bahaya untuk si isteri itu. Zaman sekarang ni macam-macam lah, macam-macam. Tapi dari segi agamanya begitulah kehendaknya. Bukan kita nak merendahkan golongan isteri ni, tidak. Tapi setiap peringkat umat Nabi ni, dia ada dia punya tanggungjawab dia. Yang dia tanggungjawab dia, apa yang dia patut buat. Dan setiap orang dia kena tahu apa tanggungjawab dia. Kalau satu orang tu berkahwin, dia kena tahu tanggungjawab dia bila dia berkahwin. Dia tak boleh lah nak jadi macam orang bujang. Menikah dah tapi nak jadi macam orang bujang, bebas sana sini. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, sama je. Dia ada tanggungjawab masing-masing. Jadi dia kena sedar tanggungjawab tu. Dia kena sedar, dia kena tahu. Bila dia dah masuk di alam perkahwinan contohnya, maka apa tanggungjawab dia, kena buat apa, ini boleh, ini tak boleh. Fair. Jadi untuk isteri, tanggungjawab dia adalah taat kepada suami, ikut apa yang suami suruh, buat apa yang suami suka, maka syurga untuk dia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anhaakum an qila wa qala wa kathratis su'ali. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melarang kamu daripada qil dan qal. Maksudnya daripada mengambil tahu perkara-perkara yang tidak ada faedah pun. Ambil tahu perkara-perkara yang tidak ada faedah. Sebahagian ulama sebut dalam mensyarahkan hadis ini, mereka kata maksud hadis ini ialah Nabi SAW melarang kita daripada cerita semua apa yang kita dengar. Cerita apa yang kita dengar, main dengar-dengar gitu je, dia pun sebarkan, sampaikan. Masa sebar tu dia kata dengar kata, dengar kata. Apa semua. Nak zaman sekarang ni memang dah jadi gitu dah, jadi trend lah. Sebar, sampai kata belaka. Kadang-kadang benda tu tak betul pun, tapi dah sebar. Macam-macam. Jadi Nabi kata, Nabi larang, anhaakum an qila wa qala. Aku melarang kamu daripada qil dan qal. Yang ni kita kata orang ni dengar kata gini, si fulan kata begini, tapi kita tak tahu betul ke tidak dia kata gitu, betul ke tidak dia buat begitu. Dalam sebuah hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menceritakan semua apa yang dia dengar. Benda yang dengar tak tahu kesahihan, kebenaran apa yang dia dengar tu, sampai kepada orang. Khususnya perkara-perkara yang melibatkan maruah orang, maruah orang Islam, melibatkan perkara-perkara yang mengaibkan, keaiban-keaiban orang pun cerita. Tak tahu betul ke tak betul, kita pun sampaikan, cerita. Ni Nabi larang. Asbab untuk kita mendapat dosa free, dapat dosa percuma,
cerita je, tak tahu apa pun. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, aku melarang kamu daripada kathratis sual, banyak meminta. Maksud banyak meminta ni ulama berbeza pandangan. Ada pendapat, ada ulama mengatakan maksud banyak meminta ni ialah kita tidak meminta perkara yang kita tak ada keperluan pun. Kita minta sesuatu yang kita tidak ada apa-apa keperluan pun terhadap perkara itu, tapi kita minta. Bahkan dalam ada hadis-hadis yang sebut Nabi SAW tak suka orang yang meminta-minta. Hukum meminta-minta ni bukanlah hukum dia haram. Kalau satu orang tu dia ada keperluan yang mendesak, yang terpaksa, maka harus dia meminta. Dia tak ada makanan sehingga hampir kepada tahap boleh membawa kepada kematian, minta. Hukum dia tidak haram. Bahkan ulama sebut tu minta tak ada masalah, cuma jangan mendesak. Desak lagi desak sampai minta tak apa. Ada ulama kata maksud daripada kathrati soal ni, kita minta harta orang, apa yang ada di dalam jagaan mereka, di tangan mereka, yang tu kita minta. Ada ulama kata maksud kasratus soal ni, kita tanya tentang perihal peribadi orang. Tak ada keperluan pun kita nak tahu hal peribadi orang ni. Dia tanya, si fulan ni mana, si fulan ni mana, nak tahu, dengar cerita, sedap dengar. Nabi kata jangan, aku melarang kamu daripada kathratis soal. Khair. Bila Nabi kata larang tu, maknanya benda tu sangat-sangat tidak baik. Yang ni sangat-sangat tidak disukai oleh syarak. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk kita jauhkan diri kita. Kena kawal. Kadang-kadang bila dah bercakap, dah bersembang, dia jadi larat. Jadi kita kena kawal percakapan kita. Nak cakap tu kena tapih dulu apa yang kita nak cerita ni. Kalau tidak, kita akan terjerumus dalam perkara-perkara yang boleh kita kata menyebarkan keaiban orang Islam, mencerita keburukan orang Islam, menjatuhkan maruah orang Islam. Itu adalah perkara yang sangat-sangat tidak disukai oleh syarak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah tidak ada ketaatan untuk mana-mana makhluk dalam perkara memaksiati al-khaliq. Yani dalam memaksiati, mendurhakai al-khaliq, yani Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apa ketaatan. Maksudnya kita tak boleh taat. Janganlah satu orang itu taat kepada mana-mana makhluk. Walaupun makhluk tu nama dia ayah, walaupun makhluk tu nama dia mak, dia panggil dia ibu, mak, ataupun suami. Tapi perkara yang disuruh itu, perkara yang diminta itu berlawanan dengan perintah Tuhan, perkara yang memaksiati al-khaliq.
maka tidak ada apa-apa taat di situ. Tak boleh ikut, tak boleh taat. Nak taat ni dalam perkara kebaikan tak ada masalah. Perkara yang tidak bertentangan dengan syarak, maka yang ni kena taat. Kalaulah satu orang ketua, dia suruh orang bawahan dia untuk buat perkara yang maksiat, maka pada ketika itu orang-orang bawahan ini tidak lagi wajib untuk dengar dan taat. Kan dia tak boleh ikut semampu mungkin, melainkanlah sampai ke tahap boleh membawa kepada kematian. Yang tu ada dia ada garis panduannya. Kalau tak ikut juga diugut untuk hilang nyawa, ataupun dikenakan macam-macam. Pada waktu tu dia ada pertimbangan dia. Banyak keadaan lah, kena tengok situasi dia dan juga syarat-syaratnya. Tapi dalam keadaan biasa, taat ni hanya kepada perkara kebaikan, perkara yang Allah Ta'ala suruh, perkara yang Allah Ta'ala suka, yang syariat suka, yang ni wajib taat. Adapun perkara yang tidak disukai oleh syarak, perkara yang memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada taat. Dan kita tak berdosa kalau kita tidak taat. Semua orang buat, kita seorang yang tak buat. Itu bukanlah penanda aras untuk kita tu bersalah. Bukan penanda aras untuk kita bersalah. Tengok benda apa yang disuruh buat tu. Benda yang disuruh buat itu menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Nabi. Walaupun semua orang pakat buat belaka, kita seorang dah buat, tak salah. Kadang-kadang dia jadi terbalik. Benda yang patut buat, ramai orang tak buat, orang yang buat yang jadi salah. Ada juga. Kerana benda tu tak patut buat, tapi sebenarnya kerana semua orang buat, yang tak buat tu jadi salah juga. Maka setiap orang dia kena tahulah benda yang dia nak buat tu, benda yang syarak suruh buat ke, syarak suka ke, Allah suka ke, Nabi perintah ke, dia kena tahu. Nak tahu macam mana? Rujuklah kepada ahlinya. Rujuk kepada ahlinya. Maka pada ketika itu kita boleh tahulah benda ni betul ke, benda ni tak betul ke. Ramai orang buat tu, itu bukan dia punya penanda aras bahawa benda itu betul ataupun tidak betul. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-islamu husnul khuluqi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah husnul khuluqi, akhlak yang baik. Inilah hakikat agama yang sebenarnya. Hakikat agama yang sebenarnya ialah akhlak. Satu orang tu walaupun dia punya hebat macam mana sekalipun, tapi akhlak tidak ada. Akhlak tidak ada. Ada tamsilan mengatakan orang yang atas dunia ni dia hebat ni macam-macam. Kalau kita nak tengok dalam hadis pun ada hadis dia. Nabi tamsilkan orang yang tidak ada akhlak ni dengan orang yang muflis. Ibaratkan dia sebagai orang yang muflis. Dalam sebuah hadis Nabi tanya pada sahabat, tahu tak siapa dia orang muflis? Siapa dia orang muflis? Sahabat jawab, orang muflis ni orang tak ada duit lah. Dirham tak ada, dinar tak ada, yang muflis. 3 kali Nabi tanya.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis tu, mafhum dia lebih kurang, baginda bersabda, orang yang muflis ni ialah orang yang di atas dunia ni dia buat amal, sembahyang, puasa, buat haji, buat amal kebaikan dia buat, tapi dalam masa yang sama dia ada kata ke orang, dalam masa yang sama dia ada ambil barang orang tanpa hak, buat benda-benda begini. Maka di akhirat nanti Nabi kata semua kebaikan-kebaikan dia akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi ni. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang ni diberi hasanat dia, orang tu diberi hasanat dia, sampailah habis. Ibaratnya macam orang berhutang lah. Hutang dia melebihi daripada asetnya. Bagi habis. Hutang tak habis lagi. Muflis dia jadi ni. Tapi akhirat punya muflis, dunia ni muflis di isytihar je, beku dia punya aset dia, transaksi dia, tak boleh nak buat apa. Tapi akhirat habis dia punya aset pahala dia, kebaikan dia habis, maka Allah Ta'ala akan ambil pula sayyiat, dosa-dosa orang-orang yang dizalimi ni, beri pula pada dia, transfer ke dia, tukar. Pahala habis dah, tukar pula, sehingga akhirnya dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Ni orang muflis. Sebab dia akhlak. Ada tamsilan sebut orang yang tidak ada akhlak ni, dia ibarat macam ke, kalau kisah apa panggil, kisah kanak-kanak tu macam Pak Pandi bawa garam guni bocor. Isi garam penuh dalam guni, tapi bocor sampai rumah kosong. Begitulah ibaratnya. Kita buat amal banyak-banyak di atas dunia ni, tapi tidak jaga akhlak. Tak jaga akhlak. Perkataan kita menyakitkan orang lain, perbuatan kita menyusahkan orang lain, ambil hak orang, dan macam-macam lagi. Maka itu semua tu menyebabkan semua kebaikan-kebaikan itu bocor. Bocor. Yang lebih teruk lagi, bocor dia tu dekat akhirat nanti, nampak depan mata dia punya bocor tu. Jelas-jelas Allah Ta'ala akan ambil pahala kita, beri kepada orang ni, ambil ni beri kepada orang ni, habis kosong. Segala usaha kita atas dunia ni tak ada apa. Ini antara tonggak di dalam agama ni, husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ni. Akhlak yang mulia. Atas dunia ni kalau semua orang ada akhlak yang baik, semua orang ada akhlak yang sempurna, memang bahagia. Bahagia. Tak ada masalah. Semua orang ada akhlak. Ini yang wujud di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak di kalangan mereka ni sehingga mereka, antara mereka ni berkasih sayang, yang kita tak boleh nak bayangkan macam mana dia punya kasih sayang sesama mereka. Bukan keluarga pun, tapi hubungan mereka sesama orang Islam. Perasaan tu wujud. Satu orang sahabat, sebelum dia masuk Islam, namanya dia Umayyah bin Wahab. Bila dia ni datang ke Madinah nak bunuh Nabi. Masa di Mekah, dia berbual dengan satu orang musyrik. Dia bagi tahu, kalau aku ni sebab ada hutang banyak je ni, nak kena bayar hutang, nak kena jaga keluarga, kalau tak ada ni memang aku pergi dah bunuh Muhammad ni.
Jadi saya ni kata tak apa, aku tanggung semua tu. Mu pergi lah. Dia pun balik siap-siap, bawa pedang dia letak racun. Dia ni orang yang pada waktu tu wanted lah, kita kata. Wanted, orang Islam kenal ni memang jahat sungguh ni. Orang yang kuat memusuhi Islam, memusuhi Nabi. Jadi bila dia sampai di Madinah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nampak dia. Sayyidina Umar kata, mari dah setan ni. Sayyidina Umar mari terus pegang dia ni, tarik heret di depan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ni datang orang ni nak mari ni. Dia ni ada niat tak baik ni kalau mari sini. Nabi kata pada Sayyidina Umar, wahai Umar, bertenang, lepaskan dia. Sayyidina Umar pun lepas. Tapi dalam masa yang Sayyidina Umar kata, tengok dia molek-molek ni, jaga Nabi ni, takut dia nak buat benda-benda ni. Nabi pun tanya dia, wahai Umair, kenapa kamu mari? Dia kata, saya mari ni nak tengok tawanan perang. Tawanan perang. Ada saudara saya kena tawan. Lepas tu Nabi SAW pun bagi tahu kalau mari nak tengok tawanan, tu pedang tu letak racun tu buat apa? Dia pun cakap, macam mana Nabi boleh tahu? Kemudian Nabi pun bagi tahu, bukan ke belum ni kamu ada duduk dengan satu orang, nama dia sekian, kamu kata sekian. Nabi cerita apa yang dia cerita, apa yang dia sembang di Mekah tu Nabi sebut. Terkejut dia, terus dia masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala kata, tadi dia datang, masa dia mari tadi, Umair bin Wahab ni masa dia mari tadi, dialah orang yang paling aku benci. Tapi bila dia masuk Islam, dia mengucap kalimah, dialah orang yang paling aku sayang, lebih daripada anak aku lagi. Sahabat boleh kata gitu. Dia punya, kalau kita macam mana tak tahu, nak bayangkan macam mana dia punya kata-kata tu bukan main-main. Tu hasil daripada apa? Daripada akhlak tu. Tarbiyah Nabi SAW yang Nabi ajar kepada sahabat-sahabat, wujud suasana tu. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.